Yang menariknya, saya tak nak pergi kepada begitu panjang sehingga nanti kalau kita lihat debat itu berlangsung selama hampir 4 hingga 5 jam. Tuan-tuan boleh tengok. Penting untuk tengok satu persatu dan sabar ketika mana melihatnya. Dan ini yang boleh untuk memberikan satu impak yang lain kepada negara. Ia bukan dari isu agama. Nanti dia akan berentetan dalam isu politik, dalam isu ekonomi, dalam isu sosial, dalam isu apa sekalipun. Semua orang akan tunggu, okey, ada dua pandangan yang bertentangan, kita duduk dan kita perdebatkan. Di Indonesia benda ini sangat menarik kerana walaupun pihak tersebut, pihak yang mungkin yang berseberangan itu hampir 80 ke 90% akan kalah, tapi tetap hadir mempertahankan apa yang dia yakin. Baik, di dalam perbahasan itu, bila pihak Ustaz Salman ingin menisbatkan, ingin mengekalkan fatwa tahun 2000 itu, maka beliau buktikan di mana kesalahan-kesalahan itu melalui reference dia. Cuma, apa yang kita akan lihat di dalam pembentangan Ustaz Engku, iaitu tajuk dia iaitu pemikiran Syekh Nazim Al-Haqqani menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapa yang beralam bidang akademik, yang pernah melalui master, PhD dan yang lain-lain, kita akan ada objektif, kita akan ada persoalan soalan kajian, persoalan kajian dan sebagainya. Adakah dalam pembentangan itu dapat benar-benar diambil manfaat bahawa apa yang Nazim Haqqani buat itu adalah selari dengan Ahli Sunnah wal Jamaah? Apa maksud Ahli Sunnah wal Jamaah? Ahli Sunnah wal Jamaah tidak hanya terikat kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ahlul hadis dan pandangan-pandangan yang konon-kononnya diletakkan, dipakejkan sebagai Wahabi itu, dia peringkat Malaysia tidak pernah menyatakan dia sesat ataupun terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada yang mungkin menyatakan bahawa tak sesuai. Tak sesuai bukan bermaksud dia terkeluar ataupun bukan bermaksud dia tidak Ahli Sunnah. Mazhab Malik, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, tak sesuai kerana majoriti daripada kita mengamalkan mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi adakah ia terkeluar daripada empat mazhab fiqh dalam Ahli Sunnah? Tak. Okey? Maka kat mana yang dibentangkan itu tadi benar-benar diambil daripada pandangan Imam? Paling mudah kalau kita mengangkat Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, Ahli Sunnah Imam Syafi'i yang menganggap bahawa periwayatan-periwayatan yang dibuat itu adalah dibenarkan ataupun yang diterima. Kerana nanti kita akan lihat bagaimana sanad al-Zahabi, as-sanad al-Zahabi, golden sanad, okey, ataupun silsilah al-Zahabiyah yang didakwa dimiliki oleh Nizam Haqqani sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu yang mutasil, yang bersambung. Yang bersambung. Sebab antara persoalan yang ditimbulkan Ustaz Salman adalah sanad yang dibuktikan, sanad yang dibawa, yang dibanggakan itu adalah sanad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Salman Al-Farisi, kemudian Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, kemudian Ja'far As-Sadiq, kemudian Abu Yazid Al-Bustami, kemudian Abu Hasan Al-Kharqani, dan kemudian Abu Ali Al-Farmadi. Ini antara yang awal. Dan berdasarkan buku yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, daripada 3 sanad, siapa yang belajar ilmu hadis, daripada 3 sanad yang bertentang, yang berbeza, 3 sanad itu, mereka bertemu pada satu madar. Madar itu adalah focal point. Jalan yang berbeza, dia bertemu pada Abu Ali Al-Farmadi, dan Abu Ali Farmadi itu ambil terus daripada Nabi SAW dan bercabang itu pada Abu Ali Al-Farmadi. Baik. Kalau kita lihat berlaku terputusnya sanad itu daripada 3 orang secara berturut-turut, alat tawali, iaitu kita katakan sebagai hadis mu'dhal, terputus 2 ataupun lebih, ithnan fa akthar alat tawali, okey, daripada Ja'far As-Sadiq, Abu Yazid Al-Bustami, dan kemudian Abu Hasan Al-Kharqani. Kerana mereka antara 3 orang ni bermaksud ada 2 ruang masa, mereka tak bertemu satu sama lain. Antara Ja'far As-Sadiq dengan Abu Yazid Al-Bustami itu ada 40 tahun. Kerana Ja'far As-Sadiq meninggal 148, Abu Yazid Al-Bustami dia lahir pada tahun 188 Hijrah. Tak mungkin mereka bertemu. Tak mungkin mereka bertemu. Abu Yazid Al-Bustami pula meninggal pada tahun 261. Abu Hasan Al-Kharqani
meninggal pada tahun 425. Maaf, 351. Abu Yazid Al-Bustami meninggal 261. Abul Hasan Al-Kharqani lahir pada 351, meninggal 425. Alright. Jadi tak bertemu. Beza 40 tahun antara Ja'far As-Sadiq dan juga Al-Bustami. Beza antara Bustami dan juga Al-Harqani adalah selama 90 tahun. Dalam ilmu hadis, dia terputus. Saya tahu, ada yang akan kata nanti bawa bukti kononnya ada Al-Imam Redha, Al-Kadhim dan sebagainya. Kalau itu berlaku, kenapa ketika mana dibawa oleh Naqsyabandi Al-Aliyah, Nazim Haqqani tak pernah membuktikan, meletakkan nama itu dalam sanad mereka yang asal? Ikhtisar. Ini bukan gaya ikhtisar. Ikhtisar bukan bukan membuang sama sekali nama-nama rawi di dalam sanad. Itu bukan ikhtisar. Dan mereka kata, okey, bahkan dalam buku mufti, Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Negeri Sembilan menyatakan bahawa kemungkinan mereka itu mengambil sanad, mengambil riwayat itu secara rohani, barzakhiyah, dalam dunia lain, bukan dunia fizikal. Kerana ada sebahagian tokoh mereka menyatakan bahawa ini diterima di kalangan para ulama tasawuf. Mereka bising bila kita yang tidak bertasawuf ini memberikan komen terhadap tasawuf. Tapi bila masuk ilmu hadis, ilmu sanad, ilmu riwayah, awak boleh pula memberikan komen terhadap ilmu hadis. Kalaulah boleh untuk ambil riwayat, ambil sanad itu secara rohani, secara mimpi, bertemu di alam barzakh dan sebagainya, kenapa perlu ambil daripada Abu Yazid Al-Bustami, ambil daripada Ja'far As-Sadiq yang telah pun mati 40 tahun sebelum daripadanya? Kenapa tak terus ambil pada Abu Bakar ataupun Nabi sendiri? Kalau boleh secara rohani. Kenapa tidak terus ambil kepada orang yang paling berotoriti, iaitu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau anda menerima konsep rohani itu tadi. Sebab itu konsep-konsep ambil secara rohani, secara barzah, secara alami, dia jadi katun. Ulama hadis tak terima. Tak boleh. Sebab tidak ada satu pun mekanisme ataupun medium untuk memastikan sama ada anda terima dalam mimpi. Betulkah anda mimpi? Kalau kata betul anda mimpi, hypothetically ada satu mesin untuk menilai bahawa anda mimpi. Betul ke mimpi yang anda mimpi itu adalah apa yang anda dakwa? Kalau semua orang boleh buat macam ni, ilmu hadis tak ada guna dah. Tak ada nilai dah. Tak ada nilai apa yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i itu sendiri. Antara yang awal memberikan penegasan terhadap periwayatan ilmu hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal, tokoh-tokoh hadis yang besar ini. Tak ada nilai. Sebab itu, kenapa di peringkat awal, serangan itu, bukanlah serangan, pembuktian itu kepada benda-benda fundamental.